Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan ijtama'na fi hadzal yawm, yang menghimpunkan kita pada hari ini bersama dengan antum. Ana merupakan Dr. Muhammad Anas bin Ibrahim yang mengajar CTU 101 bagi semester Oktober 2020 sehinggalah Februari 2021. Alhamdulillah, ini merupakan bab yang pertama. Okey, bab yang pertama kita melihat kepada tasawur Islam. Okey, kita lihat pada pecahan subtopik ini. Islam sebagai agama ataupun Islam sebagai ad-din. Yang dimaksudkan kata Islam sebagai agama ini bagaimana satu-satunya sistem hidup atau peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan panduan dalam kehidupan manusia. Inilah dikatakan agama. Agama yang memimpin manusia, yakni kita kata dari segi sudut kehidupan mereka, segi muamalat mereka, segi apa sekalipun, maka dipandukan dengan agama. Manusia akan hidup dengan sempurna dengan agama. Tanpa agama, manusia akan hidup dalam keadaan kita kata tidak sejahtera. Sebagai contoh, tidak berlaku penindasan, berlaku kezaliman, berlaku ketidakadilan dan sebagainya. Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memandu manusia ke arah kesejahteraan dan kehidupan di dunia dan kenikmatan hidup di akhirat. Ini agama. Bila agama, dia akan mandu kehidupan manusia, dia akan menjadi kita sebut dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ni apa dia? Yakni kehidupan kita nak berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Maksudnya dia kena agama, dan Islam adalah agama. Islam merupakan agama samawi, yakni agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menepati dengan fitrah manusia, merangkumi semua aspek hidup yang menyentuh persoalan dunia dan juga akhirat. Ini kehebatan Islam. Maksudnya antum kena percaya bahawa Islam menyelesaikan masalah segala-galanya. Kenapa? Ini agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Maka Allah ketahui apa yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Okey? Kemudiannya pula, keperluan manusia kepada agama. Keperluan manusia kepada agama. Kenapa manusia diperlukan agama? Yang pertama, pengertian agama dan kefahaman masyarakat. Ya, agama telah dianggapi dari pelbagai jurus pandangan, seperti Kamus Dewan mengatakan kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah. Jadi agama ini, kalau dilihat pada sebenarnya kita boleh tanya apa itu agama. Kita melihat satu peristiwa ketika mana Jibril AS datang menjumpa Nabi SAW. Mah ya Islam? Maka Nabi kata, disoal pada Nabi SAW, iaitu Jibril AS menyoal Nabi, mah ya Islam? Apa itu Islam? Maka kata, yang dikatakan Islam itu syahadat an la ilaha illallah wa iqamis solah wa ita'iz zakah wa haji wa shaum Ramadan. Tapi apa maksudnya? Yang katakan Islam ini mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji dan mengeluarkan zakat. Ini kata Islam. Dan ada pun yang dijelaskan oleh Kamus Dewan mengatakan kepercayaan kepada Tuhan. Yakni kita bawa konsep keimanan. Kemudian kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekuasaannya, dengan penerimaan ajaran dan perintahnya. Jadi Islam bahasa Inggeris disebut religion, belief in a God, of a God, and the activity connected with this belief. Percaya kepada Tuhan dan segala aktiviti yang kita lakukan ini ia ada hubungan dengan kepercayaan. Itu kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Ini pandangan daripada istilah orang putih ataupun Inggeris.
Agama adalah konsep penciptaan manusia. Jadi manusia dan agama tidak dapat dipisahkan. Agama tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Wa imma sekali apapun. Manusia dan agama ini saling memerlukan. Barulah kehidupan manusia itu akan sempurna. Dan kemudian manusia dan unsur kejadiannya. Jadi kewujudan manusia menandakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya manusia itu tanda hebatnya Allah Taala. Mana mungkin satu makhluk yang sempurna sifatnya, yang mempunyai akal yang waras, yang dilantik oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maksudnya inilah ciptaan yang hebat, maka Allah lebih hebat daripada kita. Okey. Kemudiannya pula manusia, matlamat penciptaan manusia. Dia ada beberapa matlamat. Yang pertama, kita faham bahawa matlamat Allah Taala jadikan manusia ini, yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tak ku jadikan manusia dan juga jin melainkan dia beribadat kepada aku. Ini matlamat yang pertama. Matlamat yang kedua, Allah Taala jadikan kita ni di atas muka bumi. Kenapa? Wa idh qultu lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ada yang lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan kita di atas muka bumi. Nak jadikan siapa? Nak jadikan Adam ini, nak jadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Walaupun dipersoali malaikat, namun Allah kata, wala a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya Allah Taala utuskan manusia di atas muka bumi ini adalah ada sebabnya untuk mentadbir alam ini dengan penuh keadilannya, sejahteranya, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga manusia, menjaga hubungan di antara manusia tanpa ada berlaku pertumpahan darah. Tapi ada tambahan lagi. Dari tiga. Yang ketiganya memakmurkan alam ini. Ini kata khalifah ni. Ini katakan kita manusia ini pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah, yang ketiga sebagai pemakmur. Okey, memakmurkan itu membangunkan alam ini dengan kita dengan sempurna tanpa merosakkan dunia ini. Okey, sumber ajaran Islam. Boleh kita faham bahawa sumber ajaran Islam ini, yakni apa sumber Islam? Yang pertama kita ambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua daripada ijtihad. Maka ijtihad ini merangkumi ijma', qiyas dan lain-lain lagi. Tamam? Adapun Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW secara mutawatir. Berdasarkan kepada peristiwa tertentu untuk menjawab persoalan, untuk diberikan wahyu kepada Nabi SAW, untuk mengukuhkan dan serta memberikan motivasi kepada Nabi SAW. Maka turunlah Al-Quran itu berperingkat-peringkat. Dan Al-Quran merupakan mukjizat, berapa ayat yang terkandung, lebih kurang 6,000 ayat. As-Sunnah merupakan apa? Perbuatan Nabi SAW, perbuatan, pengakuan Nabi dan juga kata-kata Nabi SAW. Ini merupakan sunnah. Kemudian yang pula sumber-sumber hukum selain daripada Al-Quran dan juga hadis. Kita ada ijma'. Ijma' ni maksud apa? Sepakat. Kita sepakat, ulama bersepakat dalam sesuatu hukum. Hukum yang tidak ada, maka ulama bermusyawarah melihat bahawa ini hukum yang tertentu berdasarkan daripada nas Al-Quran ataupun daripada hadis ataupun daripada asar, yang mana menjadi satu pandangan disepakati oleh ulama. Okey, itu kita ijma'. Qiyas pun ada pun dia katakan qiyas ini apa dah? Qiyas ini ialah melihat satu hukum yang sudah ada dan meletakkan hukum tersebut pada benda yang baharu ni. Sebagai contoh kita kata apa berkaitan dengan qiyas. Kita mengharamkan kita pada permulaannya memakruhkan rokok sebab apa? Kita qiyas dengan Nabi tidak suka untuk orang yang makan bawang, makan bawang putih yang mengeluarkan bau yang busuk.
Ini terkias, maksudnya pokok dibusuk maka dikiaskan tidak bersesuaian, maksudnya tidak elok, maka itu makruh. Okey, dah ada pihak yang telah mengatakan haram sebabkan cabutan yang bermacam-macam yang menyebabkan kesihatan manusia, maka hukum sudah berubah menjadi haram. Okey, skop lingkungan ajaran Islam. Maka Islam terbina dengan 3 perkara: akidah, syariah dan juga akhlak. Ketiga-tiga kombinasi ini, ketiga-tiga elemen ini disatu menjadi kombinasi yang mantap untuk melahirkan manusia manusiawi, manusia yang bertakwa, manusia yang mempunyai kewarasan untuk mentadbir alam yang semesta ini. Okey, akidah, kepercayaan kepada Tuhan, syariat yang berkaitan dengan hukum hakam, perbuatan manusia seharian, dan kemudian pula akhlak, iaitu sifat. Maka akhlak yang terbaik merupakan akhlak mahmudah. Okey, so, skop ajaran Islam, ada politik, ada sistem ekonomi. Politik dalam masyarakat disebut sebagai siasah. Maka masyarakat berarti melakukan kebaikan untuk sesuatu. Ini politik. Asas politik ialah hakimiyah, ilahiyah, risalah dan khilafah. Ini kamu akan belajar pada situ, Ustaz. Kamu akan belajar dalam pengurusan Islam nanti 263, situ nanti kamu akan belajar. Bagi yang ambil OM ni 118 mereka akan belajar dalam pengurusan Islam, situ 263, berkaitan dengan hakimiyah, ilahiyah, risalah dan khilafah. Adapun sistem ekonomi ialah ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat. Aktiviti ekonomi Islam bertujuan memenuhi keperluan asas manusia. Bila ada sistem ekonomi, barulah akan memenuhi. Kadang-kadang kita tidak ada pakaian, kita tidak ada makanan ruji, maka kita membeli dari kedai tertentu, maka kita dapat memenuhi keperluan kita. Tamam? Asas ekonomi Islam ialah harta milik Allah, manusia hanya satu khalifah, manusia soleh ialah paling layak. Kemudian jihad yang bersungguh-sungguh merupakan amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kaum muslim meninggalkan jihad jalan Allah, maka mereka akan mendapat kehinaan. Di jihad, bidang jihad adalah melawan hawa nafsu, hasad syaitan, menentang orang kafir dan menentang orang munafik, dan menentang zalim daripada kalangan pemerintah. Ini kita jihad. Ini jihad satu perkara yang penting, dititik beratkan untuk mengukuhkan lagi Islam. Dakwah dari segi bahasa, mengajak atau menyuruh melaksanakan terhadap perintah Allah, iaitu menyuruh manusia ke arah ajaran Islam. Dan terakhir, ciri-ciri dakwah ini menguasai ilmu pengetahuan, harus memperkuatkan kualiti daripadanya, iman yang mantap, tidak putus asa, keperluan kepada persiapan dalam menjalankan tugasnya. Okey, wallahu alam. Setakat ini dahulu bab yang pertama. Jadi antum boleh bermunaqasyah, buat perbincangan sama antum untuk memahami lebih lagi berkaitan dengan tasawur Islam, ada di atas madah ataupun atas paper 101. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.